Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faizul Helmi bin Hafid daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim Johor, yang mana pada hari ini saya bertujuan untuk membentangkan proposal kajian saya, iaitu tentang kecerdasan emosi dalam kalangan guru pelatih pendidikan jasmani IPG-KTI semasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia saya, iaitu Encik Salihuddin Ibrahim selaku seorang pensyarah yang saya sangat hormati, dan juga tidak lupa kepada para penilai, iaitu Encik Kamalul Arifin bin Muhammad dan Encik Bishukri bin Matrok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel penilai kerana sudi untuk melihat video tentang kajian saya. Baiklah, saya teruskan kepada pengenalan tentang kajian saya. Menurut Gartner 1983, kecerdasan adalah kemampuan mencipta produk yang efektif yang memungkinkan manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupannya serta potensi untuk mencipta penyelesaian masalah yang melibatkan pengetahuan baru. Jadi kini kita dapat lihat bahawa kecerdasan ini sangat penting, yang mana manusia boleh menyelesaikan masalah dengan tahap kecerdasan yang baik. Baiklah, seterusnya menurut Goldman 1999, emosi merupakan perasaan berkaitan amarah, sedih, takut, kenikmatan, cinta terkejut dan malu. Emosi atau perasaan merupakan salah satu unsur yang sememangnya terdapat dan sebati dalam diri manusia yang sudah dikaji berkurang lama. Jadi emosi ini memang adalah pada manusia. Jadi bila kita gabungkan dua benda ini, iaitu kecerdasan emosi, yang mana kita dapat buat satu definisi mana kemampuan manusia dalam menyelesaikan masalah dari segi perasaan yang berkaitan seperti amarah, sedih, cinta, terkejut dan malu dan sebagainya lah, perasaan yang mana tidak senang lah. Okey, seterusnya saya terus kepada penyataan masalah. Jadi seperti kita tahu sekarang ini, negara Malaysia pada masa kini sedang dilanda satu pandemik virus yang sangat berbahaya, menyebabkan sekolah, institusi pengajian tinggi, institut latihan dan tempat-tempat pendidikan terpaksa ditutup. Maka wujudlah pembelajaran secara atas talian. Seperti sekaranglah kita menjalankan kelas secara atas talian. Okey, bagi guru pelatih pendidikan jasmani di Institut Pendidikan Guru akan mengalami masalah kecerdasan emosi. Ini kerana kebiasaan guru pelatih menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dan dijalankan di luar kelas serta banyak menggunakan aktiviti fizikal. Okeylah, kalau kita dapat dilihat sini, guru pendidikan jasmani tidak berjauhan lah dengan aktiviti fizikal, yang mana kalau jika ke kelas pun kita banyak melakukan aktiviti fizikal seperti melakukan aktiviti di padang, berlari, melompat dan sebagainya. Jadi oleh itu saya melakukan kajian ini adalah untuk bertujuan mengenal pasti tahap kecerdasan emosi guru pelatih pendidikan jasmani IPG Kampus Temenggung Ibrahim, kerana semasa proses PDP secara atas talian mereka mengalami masalah untuk memberikan tumpuan semasa kelas berlangsung serta mudah beremosi dengan perkara-perkara kecil. Jadi kalau kita dapat di sini, mudah beremosi dengan perkara-perkara kecil. Jadi macam tugasan secara berkumpulan. Jika ada individu dalam kumpulan tersebut yang tidak melakukan tugasan, contoh orang panggil sleeping partner. Jadi kita tak sedap lah sebagai guru pelatih ni, dan ia mudah mendatangkan emosi seperti amarah, kecewa dan sebagainya terhadap guru pelatih dalam kumpulan tersebut lah. Jadinya inilah benda yang akan kita kaji. Okay. Seterusnya, objektif kajian ini ialah meminta agar unit kaunseling IPG Kampus Temenggung Ibrahim supaya membuat satu sesi kaunseling bagi guru pelatih yang mengalami masalah kecerdasan emosi. Jadi, dengan cara ini mungkin unit kaunseling boleh mengenal pasti tahap kecerdasan emosi guru pelatih pendidikan jasmani dengan mengadakan satu sesi kaunseling. Okey. Dan seterusnya, mengenal pasti tahap kecerdasan emosi dalam kalangan guru pelatih pendidikan jasmani. Okey, macam mana kita kenal pasti ni? Okey, untuk kenal pasti ni kita ada beberapa contoh instrumen seperti soal selidik, orang panggil temu bual boleh dan sebagainya lah.
Dan seterusnya mencadangkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Jasmani IPG Kampus Temunggul Ibrahim supaya mengadakan satu bengkel pemulihan emosi setelah guru pelatih pulang ke institut latihan. Kalau kita dapat lihat di sini, sekarang guru pelatih pendidikan jasmani ini menjalankan kelas, ini proses PDP secara atas talian, yang mana guru pelatih berada di rumah masing-masing. Jadinya mungkin kita tidak tahu yang mana guru pendidikan jasmani ini mengalami masalah emosi lah. Jadinya mungkin mereka akan berasa tidak selesa ataupun memanggil masalah mental dalam mengawal emosi mereka. Okey. Yang keempat, mengenal pasti kesan pengurusan emosi dalam kalangan guru pelatih pendidikan jasmani. Okey. Inilah macam yang kita cakap tadi, melalui instrumen soal sidik dan sebagainya lah. Dan yang terakhir ini mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Okey, kenapa guru pendidikan jasmani ini mudah beremosi dengan perkara-perkara kecil dan mudah sifat marah, mudah rasa kecewa dan sebagainya lah. Baiklah, persoalan kajian. Okey, pengkaji membuat penyelidikan kerana didapati kebanyakan guru pelatih 5 PISMP Pendidikan Jasmani IPG-KTI mengalami masalah dari segi kecerdasan emosi semasa pengajaran secara atas talian di rumah. Okey, kalau kita dapat lihat sini, segelintir lah. Segelintir boleh kita kata bahawa bila mana kelas berlangsung, mereka tidak fokus semasa berada di dalam kelas, dan mereka juga melakukan kerja-kerja lain seperti kadang-kadang waktu kelas mereka makan mungkin, begitulah. Jadi bila mana waktu kelas pensyarah memberikan taklimat dan sedikit penerangan tentang topik yang dibincangkan, ada guru pelatih yang tidak fokus lah bila pensyarah panggil, mereka tidak menyahut, begitu. Seterusnya, guru pelatih dapati tidak fokus semasa proses pengajaran dan pembelajaran atas talian dijalankan, serta guru pelatih juga mudah beremosi dengan isu-isu kecil timbul sepanjang pembelajaran secara atas talian. Okey. Skop dan batasan kajian. Okey, skop dan batasan kajian inilah kajian ini terbatas kepada guru pelatih pendidikan jasmani Institut Pendidikan Guru Malaysia. Okey, pemilihan peserta juga adalah secara atas talian di mana responden hanya tertumpu pada guru pelatih 5 PISMP Pendidikan Jasmani IPG-KTI. Jadinya memang kajian ini tertumpu kepada pelajar PJ SEM 5 tahun 2. Baiklah, seterusnya kesahihan dan kajian ini adalah bergantung kepada ketulusan dan ketelusan guru pelatih pendidikan jasmani. Sebab apa? Sebab dalam kajian ini saya menggunakan instrumen soal selidik, yang mana kita memerlukan ketulusan dan ketelusan lah guru pelatih pendidikan jasmani ini dalam menjawab soal selidik berkenaan. Okey, kepentingan kajian ini melihat bagaimana tahap kecerdasan emosi guru pelatih 5 PISMP Pendidikan Jasmani IPG Kampus Temunggul Ibrahim yang hanya menjalankan kelas secara atas talian di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 tanpa melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan fizikal yang banyak. Okey, macam inilah kepentingan kajian ni, kita nak lihatlah tahap kecerdasan emosi guru pelatih ni setelah lama tidak melakukan aktiviti fizikal yang banyak seperti berlari, melompat dan sebagainya, dan kita hanya menjalankan kelas secara atas talian, di mana guru pelatih ini hanya menghadap komputer riba, telefon bimbit dan alat-alat digital yang lain lah. Dan seterusnya kita dapat lihat sini, ini berpeluang memberi pendedahan kepada guru pelatih terhadap kepentingan kecerdasan emosi. Jadi dengan kajian ini kita akan dapatlah simpulkan di akhir kajian yang mana kecerdasan emosi juga turut penting, bukan sahaja kecergasan fizikal. Jadi kecerdasan emosi juga mainkan peranan penting dalam setiap diri individu, bukan guru pelatih pendidikan jasmani tapi semua manusia di dunia ini. Okey. Okey, untuk teori kajian ini saya menggunakan teori Goldman, iaitu 1998, yang ini kita menggunakan konsep empati, iaitu keupayaan untuk mengenal pasti keadaan emosi orang lain, merasa simpatik, iaitu mudah merasa simpati dekat orang lain dan cuba untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita akan cuba cari punca masalah kenapa guru pendidikan jasmani 5 PISMP ini tidak mudah beremosi dan kurang inilah dari segi kecerdasan emosi. Dan kita akan lihat dari segi kesedaran diri, motivasi, pengurusan kendiri dan pengurusan hubungan lah. Jadi kalau untuk kajian ini kita menggunakan hanya dua, iaitu motivasi kendiri dan pengurusan kendiri. Seterusnya kalau kita dapat iaitu kerangka konseptual. Ini perjalanan lah
kita akan menggunakan teori kecerdasan emosi Goldman 1998, yang ini motivasi kendiri dan pengurusan kendiri, yang mana kita akan lihat pada guru pelatih pendidikan jasmani. Dan seterusnya kita boleh tengok kepada kebolehan untuk mengawasi emosi diri tahap emosi yang tinggi. Macam itulah. Dan yang ketiga, penilaian proses memberi fokus kepada faktor mempengaruhi tahap kecerdasan emosi. Jadi memang proses untuk menilai tahap kecerdasan emosi guru pelatih pendidikan jasmani ni agak sukar, di mana kita menggunakan kaedah-kaedah yang akan diterangkan di slide akan di hadapan nanti. Okey, metodologi reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini adalah jalan di mana pengkaji nak menggunakan reka bentuk macam mana dia nak mengkaji tentang emosi, kecerdasan emosi guru pelatih pendidikan jasmani ini. Okey, kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan deskriptif. Okey, pendekatan kuantitatif ini apa benda sebenarnya? Pendekatan kuantitatif ini adalah pendekatan yang bersifat angka dan numerical, yakni nombor lah, dan ia mementingkan aspek pengiraan seperti peratusan, penambahan jumlah dan sebagainya. Okey, untuk kajian ini kita menggunakan jumlah min dan sisihan piawai lah. Untuk min, sisihan piawai, nombor-nombor lah, dan menggunakan kaedah tinjauan deskriptif. Okey, tinjauan deskriptif ni apa benda sebenarnya? Adalah untuk mengumpul maklumat tentang pemboleh ubah dan membuat perihalan terhadap fenomena yang wujud atau berlaku untuk mengetahui taburan pemboleh ubah yang dipilih. Jadi kita ada pemboleh ubah yang telah ditetapkan, dan kita akan kira min, sisihan piawai dan data-data yang sepatutnya mengikut kaedah tinjauan deskriptif lah. Okey, dan seterusnya kita tengok kepada persampalan, kaedah persampalan berstrata. Yakni kaedah yang mana kita tertumpu kepada khusus untuk 5 PISMP pendidikan jasmani. Maksudnya kita khususlah, bukan contoh, sebagai contoh kalau kita tengok di sini 5 guru pelatih 5 PISMP pendidikan jasmani ABJKTI. Kita tumpu daripada sini 5. Kalau saya tulis guru pelatih PISMP pendidikan jasmani ABJKTI, jadi kita tak tahu sem berapa kita pilih. Jadi itu bukan kaedah berstrata. Jadi kaedah persampalan berstrata yang mana kita khususkan kepada satu kumpulan sahaja. Okey, populasi guru pelatih pendidikan jasmani 5 PISMP pendidikan jasmani ialah selama 35 orang guru. Jadi responden yang kita pilih adalah 32 orang guru pelatih 5 PISMP pendidikan jasmani IPJ Kampus Temukan Ibrahim. Dan kalau kita tengok jadual sebelah, kita tengok populasi, kita menggunakan jadual Krejci dan Morgan 1970, yang mana populasi yang dipilih adalah 35, dan sampel yang mana kita akan bagi soal sidik selama 32 orang lah. Okey, jadi instrumen kajian, kita menggunakan instrumen kajian soal sidik, yang mana kita ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, kita akan menerangkan tentang aspek tahap motivasi kendiri lah, akan mengandungi 10 soalan, dan soalan-soalannya akan dinyatakan di pertengahan akan datang. Dan bahagian B, aspek tahap pengurusan kendiri lah. Pengurusan kendiri ni pengurusan diri lah, di rumah, macam mana kita bezakan antara keperluan dan kemahuan, macam itulah. Dan kesahan muka, kandungan dan konstruktor. Saya makan beberapa orang pakar di APJ Kampus Temukan Ibrahim. Jadi kita akan bertanya kepada pakar-pakar di Institut Pendidikan Guru Kampus Temukan Ibrahim lah, untuk mengesahkan tentang instrumen kajian tersebut. Baiklah, kajian rintis. Menurut Muhammad Najib 1999, saiz sampel rintis tidak perlu ramai, tapi cukup memadai untuk memenuhi tujuan kajian awal. Jadi ini antara kajian-kajian lepas, yang mana dia menggunakan 15 orang guru pelatih daripada berbagai option, yang ini kajian rintis lah. Kita menggunakan 15 orang guru pelatih daripada berbagai option. Contoh, kita ambil option sains 5 orang, option BM 5 orang, TESOL 5 orang. Dan kita menggunakan kaedah SPSS lah. Seperti biasa, nilai perkali alpha Cronbert, dan mengenal pasti kebolehan instrumen. Jadi kebolehan instrumen ni, inilah kebolehan soal selidik tu lah, sama ada sesuai atau tidak dengan kajian kita. Okey, seterusnya adalah kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan merupakan suatu instrumen yang merujuk kepada sejauh manakah instrumen mengukur apa yang patut diukur. Daripada menurut Creswell 2010. Ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kesahan instrumen kajian yang dijalankan. Dan menurut G ETL 2009, kebolehpercayaan merupakan satu tahap di mana suatu ujian mengukur dan konsisten perkara yang hendak diukur. Jadinya memang kita akan tengoklah
ukur menggunakan satu tahap di mana satu ujian mengukur dengan konsisten lah. Kita akan ukur dari semasa ke semasa untuk menentukan kepercayaan suatu soal CD adalah dengan menjalankan kajian rintis. Jadi kajian rintis ni lah sangat berguna lah untuk satu kajian tinjauan. Terusnya kita beralih kepada pengumpulan data, iaitu first bagi stage pertama, iaitu peringkat pertama kita pilih sampel sebanyak guru pelatih 5 PSMP PJ ambilan Jun 2018 ramai 32 orang pelatih sampel. Kemudian kita berikan taklimat ringkas, kemudian kita buat ujian rintis ramai 15 orang guru pelatih secara rawak lah. Kita pilih secara rawak ni macam mana? Sebagai contoh kita masukkan wala pimpong dalam satu bekas dan kita telah labelkan nombor dan kita ambil option. Okey, contoh satu option sign. Kalau kita dapat nombor 2 option PM. Kalau kita dapat nombor 3 option tester. Macam tu dah. Ini pilihan secara rawak. Dan nombor 4 dah semakan dan penambahbaikan dan edaran 5 edaran borang selidik dan 6 edaran borang soal selidik. Okey. Penganalisian data, kaedah statistik deskriptif. Kaedah statistik deskriptif. Okey, soalan kajiannya contoh kita dapat ambil satu sini. Contoh soalan satu, apakah tahap kecerdasan emosi dalam kalangan guru pelatih pendidikan Yusmani IPG Kampus Temenggong Ibrahim berdasarkan aspek motivasi kendiri. Okey, jadi kita menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif menggunakan soalan cerdik di mana kita akan kira angka-angka berapa jumlah-jumlah tersebut dan kita menggunakan analisis tahap min dan sisian piawai. Dan untuk soalan kedua juga sama, kita menggunakan kuantitatif analisis tahap min, sisian piawai. Okey, macam tu Sekian, terima kasih. Saya rasa itu sahaja untuk pembentangan proposal kajian saya dengan tajuk kecerdasan emosi dalam kalangan guru pelatih pendidikan jasmani IPG KTI semasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.